Assalamualaikum dan selamat petang. Kami daripada MSU Sungai Petani. Nama saya Fatin Nur Alia. Nama saya Jyotisna. Nama saya Nurudayana. Kami petang ni datang Pekeso Sungai Petani, cawangan Aman Jaya ni. Datang untuk interview kami punya final project daripada Madam Madam Aina. Okay. Subjek dia Nama subjek ni ialah pengenalan kepada modal insan. Dan betul. Okay. Yang tu je. Itu saja. Okay, so let's go. Let's go. Pekeso atau SOKSO ni dia merupakan sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja di Malaysia. So fungsi utama SOKSO ini dia termasuk memberikan bantuan, kewangan dan sokongan kepada pekerja yang mengalami kemalangan, hilang upaya atau penyakit akibat pekerjaan. So selain itu juga SOKSO ini dia menyediakan program latihan semula untuk membantu pekerja kembali bekerja. So dalam konteks ni pengurusan sumber manusia iaitu SOKSO ni dia memainkan peranan yang penting kerana dia juga membantu majikan dan pekerja memastikan keselamatan, kebajikan dan produktiviti organisasi terjaga. Pengurus Pekeso Sungai Petani. Di Sungai Petani baru 2 tahun. Tapi dah bertugas dengan Pekeso 32 tahun. Lama dah. Sebelum ni di Perlis, pengarah Pekeso Perlis. 5 tahun. Waktu COVID itu. Satu cabaran. Kepada Pekeso, memandangkan Pekeso salah satu agensi yang termasuk di bawah frontliner. Kita terpaksa bertugas. Banyak agensi, kebanyakan agensi ada Jabatan Kesihatan, hospital, polis, termasuk Pekeso. Pasal Pekeso perlu menyampaikan apa jua faedah kepada yang melibatkan kemalangan, yang sakit, yang perlu dapatkan alat-alat pemulihan, yang perlu untuk dapatkan pencen ilat, pencen penakannya yang mungkin kita boleh sembang saat lagi. Ini yang antara yang penting lah bagaimana peranan Pekeso. Kita akan buat program return to work, melibatkan kemalangan. Selepas habis kemalangan, selepas habis bayaran, kita akan bantu dari segi fisioterapi. Jadi Bukit Patih Jati akan bantu dari segi fisioterapi. Dia akan rujuk ke hospital-hospital di Sungai Petani. Kita akan bagi Bukit Patih Jati akan bagi kursi roda, dia akan bagi pampers, dia akan bagi tongkat. Yang ini peranan kami lah. Dalam masa sama, My Fuji Job juga main peranan untuk bantu untuk pencarian pekerjaan. Kita nak bantu you kurangkan pengangguran di Sungai Petani. Ni kita nampakkan skop, kita nampak. Jadi ada yang boleh saya jawab, mungkin ada benda yang kami tak boleh nak jawab. Mungkin kita boleh jawab secara umum. Sebab kita akan datang pun kita nampak pentingnya Pekeso, pentingnya KSP. Macam kes sekarang ni, bila dia lumpuh, contoh kes lumpuh, dia layak untuk dapat alat-alat pemulihan. Sebab yang saya duk cerita tadi, yang dia buat atampat, mana-mana majikan yang mengajikan pekerja, dia kena ada 2 caruman. Satu skim pencarian kerja, satu pencen ilat. Dia dah wajib dah. Mana sebelum umur 60. Mana kalau berlaku apa-apa kemalangan, waktu kerja layak dia buat pencarian kerja. Kalau bukan waktu kerja, dia layak untuk dapat pencen ilat tu. Tapi ada syarat dia lah. Syarat dia kena rujuk ke jemaah doktor. Jemaah doktor mengesahkan, doktor hospital lah. Doktor bukan doktor swasta, doktor hospital Dr. Sultan Abdul Halim. Dia akan buat keputusan. Layak. Okey, kita akan bagi pencen. Akan dapat kursi roda, pampers semua tu. Kalau nak dapat info lagi lanjut, balik saat lagi, buka kami punya FB. FB Pekeso Kedah, FB Basyaruddin Khalid. InsyaAllah, saya rajin untuk masuk dalam FB. Nanti you all like, share. Ni siapa Cik Basyaruddin? Perlu pastikan semua pencarum ataupun orang berinsurans dapat faedah-faedah tu. Sebab diwajibkan dibuat tempat mana-mana majikan yang menggajikan pekerja wajib mencarum. Tak boleh nak tak nak tak boleh. Dia betul. Walaupun dia seorang pekerja ataupun dia kerja part time, wajib dicarumkan. Di mana kita ada 4 itu yang antara 4
kita ada atas 789 mungkin dah study kan. Skim bekerja sendiri. Contoh budak-budak Grab, Foodpanda, kawan-kawan kita yang ramai buat Grab, yang buat mungkin buat niaga online, jadi apa, influencer. TikToker semua tu, dia boleh mencari duit sendiri. So apa-apa berlaku semasa dia buat aktiviti ataupun mungkin dia jumpa mana-mana customer berlaku kemalangan, itu kes per keso. Hanya tu yang tuan kena tahu. Kena tahu, dan kalau memang kita ada keluarga kita ataupun kita sendiri, wajib eloklah mencarum. Setidaknya ada perlindungan. Nak beli insurans mahal. Jadi keso ni insurans murah. Seronok kan. Kalau orang cakap RM13 sekupang sebulan. Mana ada cakap insurans bagi? Ada juga kan bayar setengah ataupun selama setahun. Ada, kita ada bayar ansuran boleh, bayar bulanan boleh, bayar tahun boleh. Ikut mana kemampuan kita lah. Seeloknya bayar tahunan lah. Sebagai contoh, kalau kita ambil yang skim bagi sendiri, di bawah plan satu, minimum RM157 sekupang untuk setahun. Mana RM13 sekupang lah. Tapi dia ada plan 2, plan 3, plan 4. Kalau kita rasa kita nak mahal, kita ambil yang mahal. Sebab kita rasa income kita tinggi. Mungkin kalau kita bulanan mungkin RM2,500, ambil lah plan yang mahal sikit. Kalau income kita, gaji kita mungkin income kita dalam RM4,000, ambil lah yang lagi elok. Pasal takut berlaku apa-apa kemalangan kita. Sepanjang kami buat interview dengan pekeso ni, banyak benda yang sebenarnya saya baru tahu. Sebelum ni ingatkan pekeso ni cuma tempat kita buat caruman dan claim kalau ada kemalangan. Tapi rupa-rupanya peranan dia lagi luas, termasuklah jaga keselamatan tempat kerja, bantu pekerja yang hilang upaya dan macam-macam program lah sokongan lain. Bagi saya, info ni memang buka mata. At least bila saya masuk kerja nanti, saya lebih faham hak sebagai pekerja dan tanggungjawab majikan. Dan kalau saya terlibat dalam HR, saya dah tahu kenapa perlindungan pekerja dan keselamatan tempat kerja ni sangatlah penting. Secara keseluruhannya lah, interview ni memang banyak bantu saya faham dunia kerja yang lebih jelas. Benda yang saya belajar ni memang akan berguna untuk saya berjaya nanti. Okey, untuk akhir sekali penutup kami, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Sok sebab sudi meluangkan masa untuk sesi wawancara ni. Saya juga ingin mewakili kawan-kawan saya iaitu Fatin dan Jotisda, serta mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Madam Aina yang telah membimbing dan memberi peluang ni jugalah. So pengalaman ni sangat berharga untuk kami sebab dia dapat memberi banyak input untuk pembelajaran serta kerjaya kami di masa depan. So bye bye.